niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terenggalu Darul Iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, Padang Thayyibah, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama mengadakan talaqi kita online bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein pada siri yang ke-85 pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi pengumuman seperti biasa, sesiapa yang ada sebelum tu pengumuman seperti biasa, saya minta kepada semua yang join ini untuk sama-sama kita share. Mudah-mudahan kita share ni orang lain juga dapat manfaat, insya-Allah. Jadi yang keduanya sesiapa yang ada persoalan, sesiapa yang ada soalan bolehlah tinggal di ruangan komen. InsyaAllah pada akhir kelas nanti kita akan bacalah soalan tersebut. Jadi yang ketiganya, sesiapa yang ingin memberi sumbangan ataupun tajaan program-program ataupun majlis-majlis agama khususnya di Dom Beluh Gading, bolehlah WhatsApp ke nombor yang berada di bawah ataupun boleh terus ke akaun yang ada di bawah ni. Jadi yang keempatnya, insya-Allah pada minggu hadapan kita akan mengadakan karnival Jom ke Masjid peringkat Dom Beluh Gading yang akan berlangsung pada 3 dan 4 hari bulan 3 2022, iaitu hari Khamis dan Jumaat minggu depan. Bermula dengan kem solat pada hari Khamis sehinggalah penutupnya forum perdana pada Jumaat malam, insya-Allah. Jadi sama-samalah hadir dan juga share, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dunia akhirat, insya-Allah. Jadi seterusnya majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Insya-Allah kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, anjuran doa Dom Beluh Gading, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada Ustaz Mang selaku moderator pada malam yang mulia ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa yudja'ul muhtadaru li jambihi al-aymani ila al-qiblati 'ala as-sahih. Maksudnya dibaringkan akan orang yang muhtadar. Muhtadar ni orang yang hampir nak mati dah lah. Cakap kita orang yang nazak. Dimiringkan dia. Itu makna yudja' dimiring. Li jambihil aiman bagi rusuknya ataupun lambungnya yang kanan. Jadi apabila orang tu dalam keadaan ihtidar ataupun hampir nak mati dah nazak, maka ni hak yang comel, sunat kita iringkan dia ataupun kita mengiringkan dia agar dada dia hadap kepada kiblat. Kerana kiblat adalah semulia-mulia pihak, semulia-mulia sudut, semulia-mulia pihak adalah kiblat. Sebagaimana hak yang disebut dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani, yang mana kata Nabi sallallahu sesungguhnya bagi setiap sesuatu ada penghulunya. Wa inna sayyidal jihad qubalatul qiblah. Sesungguhnya penghulu bagi sudut-sudut itu adalah menghadap kepada kiblat. Maksudnya, jadi ketika orang tu nak mati, maka sebaik-baiknya kita hadapkan dada dia ke arah kiblat. Bagaimana cara yang paling baik? Okay, kita iringkan dia. Kita iringkan dia, maksudnya kita letakkan bahagian lambung sebelah kanan, bawah, lambung sebelah kiri, atas.
Dengan kepala kita hadap kepada kanan, kaki kita letak di sebelah kiri. Dada hadap kiblat. Macam mana kita kebumikan dalam kubur. Begitu. Kita hadap dia ke kiblat. Itu sekiranya boleh lah. Tapi bukan semua orang boleh. Ada kalau orang tu sakit, orang dia nak gerak pun 10 kali. Ni bagi si muhtadar, orang yang hampir nak mati saat itu, orang yang nazak, boleh kita hadapkan dia kepada kiblat. Maka cara dia kita buat lagu ni. Mula-mula. Ada sahih mengikut kaul yang sahih. Katanya fa'in ta'azzara, maka jika tidak mampu. Di dhiqi makanin wa nahwi, kerana sempit tempat dan seumpamanya. Tak bolehlah kerana sakit ke sebagai contoh. Maka ketika tu ulqiya ala qafahu. Maka dibaring akan dia di atas belakangnya. Baring macam biasa tu lah. Lepas tu wa wajhu wa akhmasahu lil qiblah. Mukanya dan dua tapak kakinya. Di asal mana akhmas adalah tapak kaki hak yang kalau kita jijak tu hak yang tinggi sikit tu, hak tengah tu. Itu makna akhmas. Tapi di sini maksudnya tapak kaki. Tapak kaki dihadapkan kepada kiblat. Jadi muka nak hadap kiblat, kita kena letak batas sikit bawah muka. Kita letak batas bawah kepala, jadi muka boleh hadap kiblat. Lepas tu kaki kita tegakkan begitu hadap kepada kiblat. Dia sebenarnya susunan dia begini susunan dia. Yang pertama adalah kita mengiringkan dia dulu. Mengiring, yang paling afdal adalah mengiring sebelah kanan dia. Dada hadap kiblat. Jadi kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Lepas tu dada hadap kiblat. Kalau tidak mampu, ni apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab yang lain. Kalau tidak mampu begitu, maka kita iringkan sebelah kiri pula. Kepala kita hadap sebelah kiri, kaki hadap sebelah kanan. Dada hadap kepada kiblat. Kalau tidak mampu, ada keuzuran, maka barulah kita terlentangkan si mati tersebut. Tapi dua. Yang pertama, kita jaga muka dia hadap kiblat dengan cara kita meletakkan batas di bawah kepala dia dan kaki dia hadap kepada kiblat. Hak tu hak yang paling comel. Tapi kalau tidak buat pun tidaklah sampai ke berdosa. Cuma hak tu hak yang paling comel. Agar dia mati ketika dia menghadap kepada pihak yang paling mulia. Pada pihak yang sentiasa dia berhadap di dalam ibadat dia. Katanya wa yulaqqanu syahadah bila ilhah. Maksudnya diajar akan dia akan al-muhtadar, orang yang nak mati saat ni tu, orang yang nak mati, orang yang nazak. Ni sunat juga ni. Asy-syahadah, dua kalimah syahadah. Baik, diajar akan syahadah. Dia maksud syahadah di sini adalah la ilaha illallah. Itu maksud syahadah. Syahadah, maksud syahadah di sini adalah la ilaha illallah. Kerana berpandukan kepada hadis kata Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, ajarlah oleh kamu laqinu mautakum. Mautakum asal makna mauta adalah orang-orang yang mati. Tetapi di sini maksud orang yang mati adalah orang yang hendak mati. Orang yang tadar, orang yang hampir nak mati. Muajar la ilaha illallah. Jadi perkataan syahadah di sini bukan katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan begitu. Tapi bukanlah maksud kalau dah ajar gitu salah, tak, bukan. Maksudnya untuk bertepatan dengan hadis kita ajarkan la ilaha illallah, sebab dalam hadis sebut laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu maksud dia. Baik. Katanya wa yulaqqanu syahadah bila ilhah, tanpa memaksa. Ilhah ni tekan, paksa dia. Jangan kata jangan kata kata aku nak mati lele dah ni. Jangan. Kita pergi kat tepi telinga dia, kita ucap la ilaha illallah. Kalau dia kata senyap cukup. Dia kata kita la ilaha illallah. Baik. Kerana dia sunat, kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang adalah akhir kalamnya di atas dunia la ilaha illallah, wajib dia masuk syurga. Pasti dia akan masuk syurga Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kalam kita daripada dunia ini
dengan ucapan la ilaha illallah dengan rahmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya lagi, wa yuqra'u 'indahu Yasin, dan dibaca di sisinya, di sisi al-muhtadar. Orang yang nak mati saat itu dibaca akan Yasin. Jadi ketika dia nak mati, sunat baca Yasin. Jadi sunat baca Yasin indal muhtadar ketika orang tu nak mati adalah pandangan ramai majoriti ulama fiqh. Pandangan ramai di kalangan ulama fiqh mengatakan sunat baca Yasin ketika orang tu nak mati. Jadi kita kena faham masyarakat kita ketika orang tu nazak, mari pakat baca Yasin. Ketika orang nazak, pakat baca Yasin. Ketika nazak, ketika muhtadar, seorang tu sedang nazak, pakat mari baca Yasin. Itu bukanlah rekaan orang Melayu kita. Bukan. Bahkan ia disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab Minhajul Talibin. Siapa Imam Nawawi? Maklum kepada kita, bukan hanya sekadar ulama fiqh, bukan dia juga ulama fiqh, ulama hadis dan ulama dalam beberapa bidang yang lain. Dalam bidang ilmu yang lain. Jadi Imam Nawawi seorang ulama yang cukup mengambil berat tentang pengamalan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebut dalam buku dia, dalam kitab Minhajul Talibin, sunat baca Yasin ketika orang tu nak mati. Manakala baca Yasin selepas daripada mati, tu ada perbincangan lah. Ni kita cerita hak yang sebelum daripada mati. Dan hak yang sebelum daripada mati ni adalah pandangan ramai di kalangan ulama. Ramai ulama yang mengatakan sunat. Itu kita kena faham. Dalilnya adalah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin iqra'u ala mautakum Yasin. Hendaklah kamu baca ke atas orang yang hendak mati di kalangan kamu akan Yasin. Baca. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibn Hibban. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, walaupun ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Okey. Satu. Dan di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya daripada Safwan, yang mana kata Safwan, haddathanil masyakhatu annahum hadaru Ghudayf bin al-Harith al-Thumali. Ada beberapa orang dia hadir Ghudayf bin al-Harith al-Thumali, seorang sahabat. Hina ishtadda sawquh, ketika teruk dah sakit dia ni. Maka ketika ramai orang mari ziarah dia, melawat dia ketika dia sakit teruk dah ni. Sahabat Rasulullah ni, sahabat Rasulullah. Adakah ada seorang di kalangan kamu baca Yasin? Qal faqara'aha Salih bin Shuraih as-Sakuni. Maka ketika tu Salih bin Shuraih as-Sakuni baca Yasin. Tatkala telah sampai 40 ayat daripada Yasin, maka wafatlah ia. Baik. Qal fakana al-masyikhatu yaqulun idza quri'at 'inda al-mayyit qufifa anhu biha. Baik. Siapa ke orang-orang pada ketika itu berkata kalau sekiranya dibaca Yasin di sisi mayat, maka akan diringankan untuk mayat. Qala Sufyan wa qara'aha Isa bin al-Mu'tamir 'inda Ibn Ma'bad. Dan hadis ni disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, bahawasanya isnaduhu hasan. Sanad hadis ini adalah sanad hadis hasan. Maksudnya bacaan Yasin ketika nak mati adalah benda yang diamalkan oleh sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpandukan kepada asar yang hasan. Asar yang sanadnya adalah hasan. Baik. Jadi tidak perlulah kita nak mempertikaikan bacaan Yasin yang dilakukan oleh sebahagian daripada masyarakat kita ketika seorang tu tengah nazar, kerana benda tu dilakukan oleh sebahagian daripada ulama salaf. Baik.
muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya dan hendaklah mengelok ia akan sangkaannya dengan Tuhannya, maha suci Tuhannya dan maha tinggi. Jadi ketika dia nak mati tu, kita orang yang nak mati, kita kena ingat antara benda yang kita kena letak dalam hati kita ketika kita nak mati adalah kita kena elokkan sangkaan kita kepada Allah. Kita masa kita segar ni, kita kena jadikan sifat khauf dan sifat raja adalah seperti dua sayap burung yang kita terbang dengan keduanya. Kita mesti kena ada sifat raja dan mesti kita ada sifat khauf. Mereka dalam hal-hal tertentu, kita kena lebihkan khauf di atas raja ataupun lebih raja di atas khauf. Antara tempat yang sunat kita melebihi raja adalah ketika kita nak mati. Ketika nak mati, sunat kita melebihi sifat raja. Ketika kita nak mati. Kerana benda? Kerana begitu yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang dituntut oleh agama melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum subhanahu wa ta'ala. Janganlah mati seorang di kalangan kamu sehingga dia mengelokkan sangkaan dia kepada Allah. Okey, bagaimana yang dimaksud dengan elok sangkaan kepada Allah? Yang dimaksud dengan elok sangkaan kepada Allah ketika dia sakit saat itu, walaupun dosa dia banyak, dia mengharapkan Allah Ta'ala ampun dosa dia. Kerana dia melihat antara nama Allah Ta'ala adalah Ghaffar. Ghafur, Tuhan yang maha pengampun. Walaupun banyak kesalahan dia, tetap dia mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampun dia. Walaupun banyak kesalahan dia, tetap mengharapkan benda syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu termasuk dalam berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katanya fa'idha mat, maka apabila matilah ia. Apabila dia mati, ghummid, nescaya dipejamkan mata dia. Sebab dia apabila kita mati ni, mata kita terbuka. Tengok gitu sebab kita ikut roh kita tubik daripada kaki melalui kepala tubik. Kita tengok mata. Jadi, maka sunat pejang mata orang yang meninggal dunia supaya tidaklah nampak buruk terhadap jenazah dia. Jadi, siapa ke nampak berlalok gitu mata orang tengok pun jadi takut kan. Jadi, kita pejamkan mata. Dia pejang mata ni ketika mati. Kalau kita pejang lewat 5-6 jam selepas daripada meninggal dunia baru kita nak pejamkan mata dia, maka mata dia tidak akan dapat dipejam sebab dia kerah dah. Begitu dia akan terbuka lagu tu, melainkan kau pejam gok jadi tutup sikit je dah. Baik. Batu wasyudda lahyahu bi'isabah, dan diikatkan ni dua tulang gerahangnya dengan isabah, dengan isabah, dengan pengikat. Jadi maksudnya kita cari pembalut. Dalam ni biasa pakai kain serbang ke, kira lah kain, ikat gitu. Sebab dia apabila mati, mulut dia akan nganga sikit. Ada orang nganga banyak. Jadi apabila nganga, untuk nampak, untuk mengelak daripada nampak tidak comel, penampilan jenazah saat itu. Baik, untuk mengelak daripada nampak tak comel jenazah saat ni, maka sunat kita tutup mulut dia. Jangan lambat tutup, dia nak tutup. Jadi lepas daripada mati sekejap, kita pun ambil dalam kain, tutup, ikat. Supaya mulut dia tertutup. Baik. Dan sunat waluyinat mafasiluh, dilembutkan akan sendi-sendinya. Lepas mati kita buat gini lalu dah. Di masa mati tu dia boleh kita buat gini. Kita buat gini. Sendi-sendi kita buat sekejap. Supaya mudah nak mandi kat ni. Kalau kita dah buat lagu tu, dia akan kerah ketika mandi. Baik. Wasutira jami'u badanihi bi thawbin khafif, dan ditutupkan badannya dengan sehelai kain yang nipis. Okey, kita ambil kain nipis, kita pun tutup di atas jenazah dia. Lepas tu wa wudi'a ala batnihi syai'un thaqil, diletakkan di atas perutnya sesuatu yang berat. Tak kira lah letak sesuatu yang berat di atas perut dia, supaya perut dia tidak gelembung. Baik. Lepas tu wa wudi'a ala saririn wa nahwih, diletakkan dia di atas katil dan seumpamanya. Okey, letak tempat tinggi sikit, hilang ke, letak sikit di atas tempat benda. Lepas tu wa nuzi'at siyabu, dan dicabutkan kain-kain dia. Dicabutkan kain-kain dia. Hak yang
Dia mati dalam kain tersebut, buang dulu. Buang. Baik, lepas tu wajihadil qiblah, dan dihadap akan dia kepada kiblat. Hadap kepada kiblat. Sementara tunggu mati saat ni, tunggu nak mandi tu hadap kepada kiblat. Tu comel. Kamu tawar. Seperti orang yang nazak nak mati tadi. Lagu mana kita buat tadi. Baik. Lepas tu wa yatawalla dhalika arfaqu maharimi, dan melaksana ataupun menjalankan perkara tersebut oleh orang yang paling berlemah lembut daripada mahramnya. Biar hak yang buat dia saat ni tu, hak yang tukar pakaian dia apa semua sekali tu adalah orang hak yang paling berlemah lembut daripada mahram dia kepada si mati. Baik. Sebab orang hak yang lagu tu masa dia buat saat itu, dia akan berdoa kepada si mati. Dia akan berdoa kepada si mati. Dia pun buat lemah lembut. Sebab kehormatan si mati ni seperti kehormatan orang hidup. Jadi orang hak yang tidak ada sifat belah kasih, buat kudang je. Sedangkan mesti kita kena hormat juga kepada si mati. Kata Rasulullah, kasru azmil maytati ka kasrihi hayya. Kasru azmil mayyiti ka kasri hayya. Mematahkan tulang si mati seperti mematahkan tulang orang yang hidup. Sebab orang mati juga perlu dijagakan. Wa yubadaru bi ghuslihi, dan segera dimandikannya. Idza tuyqina mautuh, sekiranya yakin matinya. Apabila yakin mati, mandi dulu. Kalau yakin dia mati kawan hidup, mandi dah tak boleh itu. Tu tak boleh. Biar yakin mati dulu. Biar yakin mati dulu. Bagulah. Disegerakan mandinya. Segerakan mandi. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tunggu lama. Kadang-kadang ada sebahagian dari masyarakat kita tunggu anak dulu. Tak mandi dulu. Biar tunggu anak kerja. Kalau dia sempat sampai, okey sempat. Kalau tak sempat sampai, tak apa. Sebenarnya hak yang penting bukanlah anak tu tengok ibu ataupun tengok ayah, tengok keluarga dia sebelum daripada tanam. Bukan hak tu tak penting. Hak penting je sekali adalah doa. Hak tu hak penting. Hak penting adalah doa. Ada setengah daripada adat dok comel yang berlaku dalam masyarakat kita yang perlu kita kena perbetulkan adalah ketika orang tu mati, jadi dok mandi lagi sebab dia tak urus lagi jenazah sebab anak dia dok sapa lagi. Anak dia dok sapa lagi. Tu dok kena lagu tu. Lepas anak sapa pula, ingat anak boleh kok jadi semayang, sekurang-kurang semayang lah. Duk isap rokok bawah anak. Duk isap rokok bawah tu, duk bayang-bayang pun. Allah rugi je tunggu orang lagu tu. Rugi. Ya yang paling penting. Banyak saat ni tu dia tak ada manfaat pun kita tengok-tengok dia sekadar tu. Dia banyak ketika tu manfaat untuk dia adalah benda doa. Manfaat dia adalah untuk dia adalah sedekah, kebaikan, sedekah yang dilakukan oleh orang hidup dan diniatkan pahala kepada si mati. Itu adalah manfaat kepada si mati. Baik. Katanya wa ghusluhu wa takfinuhu was salatu alaihi wa dafnuhu furudu kifayah. Memandikan si mayat dan mengkafankannya, sembahyang ke atasnya, menanamnya, mengemumikannya, ini adalah fardu kifayah. Kewajipan memadai. Maksudnya kalau ada je orang buat, maka gugur dah tuntutan daripada pihak yang lain. Kalau tak ada orang buat seorang, maka berdosa ambil licin. Baik. Maka pengarang kita nak cerita pula tentang mandi. Wa aqallul ghusli ta'mimu badanihi ba'da izalatin najas. Sekurang-kurang mandi adalah meratakan badannya dengan air. Sekali setelah daripada dihilangkan najis. Lepas daripada dihilangkan najis, maka kita pun ratakan tubuh badan dia dengan air sekali. Baik. Melainkan kalau sekiranya najis saat ni tu kalau sekali lalu air hilang najis, maka memadai dengan sekali lalu tanpa perlu membasuh najis sebelum daripada mandi atas pandangan yang ditasahihkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Katanya
Wala tajibu niyyatul ghasil. Dan tidak wajib niat orang yang memandi fil asah. Jadi orang yang mandi tidak wajib niat. Mandi mayat ni, dia hanyalah untuk membersihkan mayat tersebut. Maka tidak wajib niat untuk mandi mayat. Walaupun hukum niat mandi mayat ni sunat. Fayakfi gharaquhu aw ghaslu kafir. Maka memadai menenggelamkan mayat dalam air. Ambil selang mayat dalam air. Memadai. Sudut mandilah. Au ghaslu kafir, ataupun mandi orang kafir. Baik, kalau orang kafir mandi memadai sebab niat tidak disyaratkan. Jadi apabila niat tidak disyaratkan, maka tidak disyaratkan Islam orang yang memandi mayat. Baik, kerana tujuan mandi sebenarnya adalah untuk tujuan kebersihan. Katanya, qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, as-sahihul mansus wujubu ghuslil ghariq. Mengikut kaul yang sahih yang dinaskan adalah wajib mandi orang yang tenggelam. Dan mayat dia. Kan lemah dalam air kan? Bukan lemah dalam pasir, lemah dalam air. Jadi adakah wajib mandi pula? Ya, wajib mandi pula. Wajib mandi. Sebab kita dituntut untuk mandi si mati. Mandi si mati tidak memadai, melainkan dengan perbuatan kita. Apabila ada perbuatan kita, barulah memadai. Soal niat ada ke tak, itu nombor 2. Baik. Wallahu a'lam. Wal akmal, hak yang paling sempurna. Ni mandi mayat hak yang paling sempurna adalah wad'uhu bi mawdi'in khalin masturin ala lawh. Meletakkan si mati mayat saat itu di tempat yang sunyi. Sunyi daripada manusia. Maksudnya, masa kita mandi si mati itu jangan ramai lah orang tengok. Jangan 2-3 orang sudah lah. Baik. Tempat yang sunyi, mastur, yang tertutup. Jangan terbuka. Lepas tu letak ada lawh di atas sekeping papang. Letak di atas sekeping papang. Kalau zaman ni kita ada tempat mandi mayat. Kalau tak ada tempat mandi mayat, tak atas keping papang. Tak semesti tak atas keping papang. Kalau tak mahu tak atas keping papang pun apa, sebab dia tak atas keping papang ni mudah. Mudah kalau kita tak atas papang. Lepas tu kita letakkan kepala tinggi sikit, kaki rendah, kita letak jenazah atas. Maka nanti kita nak basuh saat ni tu najis-najis dia mudah tubik di jalan air. Okey, nampak kan? Wa yughassalu fi qamisin bima'in barid. Dan dibasuh, dimandi akan si mati saat itu fi qamis, di dalam qamis, dalam baju dia. Tak cakap mandi dalam baju. Bima'in barid, dengan air yang sejuk. Air sejuknya maksudnya bukan air panas lah. Lepas tu wa yujlisuhul ghasilu 'ala al-mughtasili ma'ilan ila wara'i. Dan mendudukkan si mati. Dia boleh kita nak dudukkan dia saat itu ketika si mati tu sendi dia lembut. Kalau kerah tak, kita nak dudukkan dia. Mendudukkan dia akan si mati oleh orang yang mandi alal mughtasal, di atas tempat mandi, ma'ilan, hal keadaan dia condong ila wara'i, kepada belakang. Akak sikit aja, akak sikit dia condong ke belakang. Akak sikit aja. Kan kita duduk gini kan. Ni teruk sangat. Gini. Duduk gitu, akak sikit aja dia condong ke belakang si mati tu. Lepas tu yadha'u yaminahu. Sebab dia tujuan untuk ni tolak perut dia ni. Dipanggil kalau kita, kalau istilah kita meruang. Nak meruang, nak suruh tubik najis daripada perut. Wa yadha'u yaminahu 'ala katifi. Dan meletakkan tangan kanannya di atas bahu si mati. Ni kalau kita buat seorang lah. Buat seorang, tangan kanan tak di bahu. Wa ibhamahu, meletakkan akan jari ibu ni fi nuqrati qafah. Pada kawasan lubang tekak dia ni. Nuqrah. Ya, kita tengok nuqrah mana dia. Tak ingat mana dia. Betul lah, nuqrah lubang.
Dia tekuk ni kita ada kawasan lubang dia ni atas ni. Okey, pegang. Kita kena tok jari situ. Untuk mengelak di kepala. Ni kalau suka seorang buat, kalau ramai apa kat pegang. Mu pegang sini, aku pegang sini. Ramai kan? 2-3 orang. Sebab dia pegang tok ni. Tok sini, pegang. Tok ni, pegang sini. Kerana untuk mengelak daripada ni, lari je. Kepala dia. Wa yusnidu dhahrahu ila rukbatihi al-yumna, dan menyandarlah ia akan belakang si mati kepada lututnya yang kanan. Ni lutut kanan sandar belakang si mati. Baik. Lepas tu wa yumirru yasarahu ala batnihi imraran baligha, dan memperlalulah ia akan tangan kirinya di atas perut si mati. Akan sebagai memperlalukan yang kuat. Maksudnya dia tekan perut si mati. Sebab dia liyakhruja ma fihi, supaya keluar apa yang ada dalam perut. Thumma dia masalah mandi mayat ni lah sikit. Kalau orang tak boleh geli-geli, tak boleh nak mandi lah. Tapi bukan semua mayat ada najis, ada sebab sebahagian daripada mayat ni, sebahagian daripada orang ni ketika nak mati tu 2-3 hari tak makan lah. Jadi tak ada benda kosong perut dia. Itu mudah je. Jadi hak yang makan tu jadi tekan sikit tu bekku. Tu bukan semua orang lah. Thumma yudji'uhu liqafahu, kemudian menjenggengkan mayat saat itu, ataupun mentelentangkan, itu maksudnya mentelentangkan mayat saat itu liqafahu, kepada belakangnya. Lepas tu wa yaghsilu biyasarihi wa 'alayha khirqatun sawatayh, dan membasuhlah ia dengan tangan kirinya, dan di atas tangan kirinya ada khirqatun, ada secebih kain. Okey, dia ambil kain, dibalut tangan dia. Balut lah ni, kita kata pakai sarung tangan. Dibalut kain di tangan dia, kain. Lepas tu basuh sawatai, 2 kemaluannya. Dan yang paling comel, masa kita nak basuh kemaluan dia, kita kena balut tebal. Tangan kita balut tebal supaya masa pegang kemaluan tu kita tak rasa dengan tangan. Supaya kita pegang kemaluan, kita tidak rasa bentuk kemaluan dia. Itu hak yang paling comel sekali. Baik. Thumma yalufu ukhra, kemudian membalut ia akan ukhra, akan khirqah ukhra, akan secebih kain yang lain. Ni hak yang diguna dah. Okey, buang. Lepas tu ambil hak lain pula. Ambil hak lain pula. Pada ambil yang lain, waktu yudkhilu usbu'ahu famahu, dan memasuk ia akan jarinya di dalam mulut si mati, wa yamurruha ala asnadi, dan memperlalukan jarinya di atas gigi-gigi si mati. Okey, gonyoh dulu gigi, ambil kain, buat gitu dalam tu. Lepas tu wa yuzilu ma fi mankhiraihi, dan menghilanglah ia akan apa yang ada pada mankhiraih. Baik. Pada 2 lubang hidungnya. Pada 2 lubang hidungnya kan ada ingu-ingu hok lekat-lekat apa semua sekali, kita buang tu, kotor-kotor ni buang. Min adza, apakah ma fi mankhiraih, min adza, daripada kekotoran. Lepas tu wa yuwaddi'uhu kal hayy, dan mengambil wuduklah ia akan si mati seperti orang hidup. Lepas tu dia ambil wuduk, basuh muka dia. Mulut dah nak komo dah. Lomo air luar ni je lah. Hidung gitu je lah. Lepas tu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Thumma yaghsilu ra'sahu, kemudian membasuhlah ia akan kepalanya. Basuh kepala dia. Thumma lihiyatahu, kemudian janggut dia. Bisidrin, dengan daun bidara. Wa nahwi, dan seumpama daun bidara. Baik. Lepas tu wa yusarrihuhuma, dan menyikatkan ia akan keduanya, akan kepalanya dan janggutnya, bimishtin wasi'il asnani birifqin, dengan sikat yang luas gigi dia dengan lemah lembut. Hak yang luas gigi, kalau hak yang kecil gigi, kalau kita sikat takut luruh rambut dia. Baik, untuk mengelak daripada luruh rambut, kita cari hak yang sikat, hak yang luas gigi dia. Sikat gitu, lembut je sikat. Lepas tu wa yaruddul muntafa ilaih, dan mengembalilah ia akan hak yang gugur
ataupun hak yang tercabut kepadanya. Jadi lagi kalau ada hak cabut-cabut, kita letak dalam kain kapang sekali dengan dia. Lepas tu wa yaghsilu shiqqahul aiman, kemudian membasuhlah ia akan bahagian yang kanan, thumma al-aisar, kemudian bahagian yang kiri, thumma yuharrifuhu ila shiqqihil aisar, kemudian membaliklah ia akan dia kepada lambung yang kiri, fayaghsilu shiqqahul aiman, maka membasuh akan lambung yang bahagian yang kanan, mimma yalil qafa, daripada apa hak yang mengiringi qafa, batang tekak dia, wadhahar, belakang dia, ilal qadam, hingga kepada tapak kaki. Ni hak belakang ni basuh sampai ke tapak kaki. Thumma yuharrifuhu ila shiqqil aiman, kemudian dibalikkan kepada sebelah kanan pula. Lepas tu fayaghsilul aisar wa kadzalika fa hadhihi ghaslah. Lepas tu dibasuh hak yang sebelah kiri pula. Maka ni dikirakan sekali basuh. Sunat 3 kali. Wa yustahabbu thaniyatun wa thalithah, dan disunatkan ghaslatun thaniyah wa ghaslatun thalithah, basuhan yang kedua dan yang ketiga. Wa an yusta'ana fil ula bisidrin aw khitmi, dan bahawa diguna dicampur fil ula pada basuhan yang pertama bisidrin dengan daun bidara. Basuhan yang pertama campur dengan daun bidara. Aw khitmiyin, ataupun pokok khitmi, sejenis pokok lah, sejenis daun ni. Baik. Thumma yusabbu ma'un qarahun min faraqih ila qadamih, kemudian akan air yang bersih daripada faraqihi, daripada kepalanya, ila qadamihi, kepada kakinya, ba'da zawadi sidri, selepas daripada hilang dah daun saat ni, daun bidara saat ni. Baik, lepas tu cucu. Lepas tu wa ay yaj'ala fi kulli ghaslatin qalila kafur, dan dia jadikan pada setiap kali basuhan sedikit daripada kafur. Kafur baru orang kita kata. Kafur hak wangi tu. Baik. Kita tanya kedai hak yang buat persiapan untuk si mati adalah walau kharaja ba'dahu najasun wajaba izalatuhu faqat, sekiranya keluar selepas daripada mandi oleh najis, wajib menghilangkan najis tu. Lepas daripada mandi tengok tubik kuning pula, maka basuh tu je lah, tak perlu mandi mula, basuh tu je. Wa qila ma'al ghusli in kharaja min al-farj, kata kil serta mandi sekiranya keluar daripada faraj. Tapi pandangan mu'tamad tak perlu mandi dah, basuh tempat yang najis tu saja. Wa qila al-wudu, baik, kata qil kena berwudu. Katanya wa yughassilu ar-rajulu ar-rajula wal mar'atu wa yughassilu ar-rajula ar-rajul, dan orang lelaki memandi akan dia oleh orang lelaki, memandi akan lelaki oleh orang lelaki, dan perempuan oleh perempuan. Itu pada asalnya. Orang lelaki sunat orang lelaki mandi, orang perempuan sunat orang perempuan mandi. Wa yughassilu amatahu, dan memandilah ia seorang lelaki akan hamba perempuannya. Orang lelaki boleh mandi hamba perempuan dia. Wa zaujatahu, dan isterinya. Orang lelaki dia boleh memandikan isteri dia. Wa hiya zaujah, dan perempuan dia boleh memandikan suaminya. Baik. Batu wa yaluffani khirqatan wala massah, dan sunat membalut oleh keduanya akan kain dan tidak menyentuh. Begitu. Sunat tidak menyentuh di antara suami dan isteri ketika memandi oleh salah seorang akan orang yang lain. Sebab apabila hak yang paling comelnya begitu, jangan sentuh. Suami ketika dia mandi isteri dia, jangan sentuh tanpa berlapik. Jadi pakai sarung tangan sikit. Katanya fa illam yahdur illa ajnabiyyun aw ajnabiyyatun yummima fil asah, maka jika tidak hadir melainkan lelaki yang asing ataupun perempuan yang asing, ditayamum akan si mati mengikut kaul yang asah. Baik. Jadi kalau tak ada orang lelaki mandi orang lelaki, tak ada orang puang mandi orang puang, maka kita kena tengok. Kalau orang puang tu ada suami, maka suami dia mandi dia. Kalau orang lelaki tu ada isteri, isteri dia mandi dia. Kalau tak ada juga, tengok mahram dia. Kalau tak ada juga, ada orang ajnabi je, maka ketika tu tidak perlu mandi, gugum mandi, hanya tayamum saja kepada si mati. Begitu. Katanya wa aular rijali bihim aulahum bis salati wa biha qarabatuha. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita tengok kepada soalan sekejap kalau sekiranya ada.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah orang yang tak boleh ucap syahadah ketika nazak dikira su'ul khatimah? Jawapannya tidak. Adakah orang yang tidak boleh mengucap dua kalimah syahadah ketika dia nazak dikirakan dia mati dalam su'ul khatimah? Jawapan dia tidak. Kemudian, hukum ataupun keputusan su'ul khatimah ke husnul khatimah bukan kita. Dia adalah keputusan yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tu tidak mengucap ketika dia mati, adakah bermakna dia mati dalam su'ul khatimah? Tidak. Tidak boleh kita nak kata lagu tu. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Pada takbir ketiga doa jenazah boleh tak baca doa selain yang lazim dibaca sekarang? Sekiranya saya duduk tahiyat tapi sengaja tak membaca tahiyat, cuma sekadar duduk saja, adakah sah salat? Bukan niat bermain. Bukan. Jadi kalulah orang tu pada takbir yang ketiga dia baca doa selain daripada doa yang lazim dibaca. Dia ada selain daripada doa yang kita baca, kita baca benda Allahumma ghfir lahu warhamhu. Dia sebenarnya doa yang dibaca yang warid daripada Rasulullah bukan hak tu saja, ada doa-doa yang lain lagi. Yang penting sebenarnya adalah kita berdoa kepada si mati. Apa jua doa tidak menjadi masalah. Cuma hak yang sebaik-baiknya adalah doa yang warid daripada Rasulullah. Cuma kena ingat dalam masalah sembahyang jenazah, kita kena ingat tidak dituntut kita memanjangkan. Sebab tu dalam sembahyang jenazah, siapa ke nak baca doa iftitah tidak disunatkan. Terus baca Fatihah. Tidak disunatkan kita memanjangkan solat jenazah. Jadi kita baca doa yang sebaik-baiknya adalah doa yang warid daripada Rasulullah. Apa jua doa boleh kita baca, dan tidaklah comel, tidaklah afdal kalau kita memanjangkan doa dalam sembahyang, siapa ke mengambil masa yang lama untuk selesai sembahyang. Kalau sikit-sikit tak ada masalah tu. Baik, masalah yang kedua, dia duduk tahiyat tapi duduk saja tak baca. Jadi kalau duduk saja tak baca, kena tengok tahiyat benda. Kalau tahiyat akhir tak sah sembahyang dia. Kalau dia tidak baca tahiyat akhir, dia bagi salam. Kerana tahiyat akhir adalah rukun sembahyang. Tapi kalau sekiranya tahiyat awal, sah sembahyang ni kerana tahiyat awal adalah sunnah ab'am. Cuma sembahyang dia cacat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah wujud sesuatu yang disebut sebagai mandi mayat? Adakah disunatkan mandi bagi orang yang menguruskan jenazah? Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik. Soalan daripada saudara Muhammad Azri. Sekarang ni kalau dalam masyarakat kita ada perkataan badi mayat. Ada perkataan badi mayat. Hakikat badi mayat wallahu a'lam. Tetapi ada sebahagian daripada orang apabila dia tengok mayat jadi sakit, jadi ketor, jadi takut. Baik. Ada benda ni wujud dalam masyarakat dan anda pernah jumpa. Baik. Wallahu a'lam. Tapi orang tua kita dulu kata ada. Wallahu a'lam maksud benda badi mayat, ada tahu maksud benda. Tapi begitu orang tua kita kata. Jadi kalau nak cari daripada sudut sandaran dalil, memang tak ada lah disebut dalam Quran perkataan maksud yang maksudnya badi mayat sama juga dalam hadis. Jadi tapi benda tu adalah berlaku dalam masyarakat kita. Mungkin ada sebahagian daripada orang tua yang bersahabat dengan jin, mungkin jin dia saat itu mengganggu orang yang hadir, mungkin begitu maksud dia, wallahu alam. Yang lebih anda tidak tahu. Dah ambil lagi soalan tadi. Adakah benda saat ni dah ingat dah? Okey, adakah disunatkan mandi bagi orang yang menguruskan jenazah? Ya. Sunat mandi bagi orang yang memandi mayat. Itu disebut dalam hadis. Orang yang mandi mayat sunat mandi, manakala orang yang usung mayat sunat berwudu. Baik. Selepas simpan jenazah ada baki-baki rambutnya yang putus semasa mandi. Macam mana cara nak selesai baki rambut yang belum disimpan bersama mayat tersebut? Tanang je lah. Rambut tu tanang. Gitu je cara dia. Tanang je. Wallahu a'lam.
Kita tanam sama banyak dah apa, tanam tepi-tepi rumah tak ada masalah. Wallahu a'lam. Salam Syekhuna, waalaikumsalam. Ustazuna, hayakumullah. Adakah disunatkan baca Yasin jika sakit tenak tapi tidak nazak? Kadang-kadang bersalah sebab takut dia kata ingat dia nak mati. Baca jauh lah. Sebab ada asar tu sebut diringankan. Baik. Jadi kita baca Yasin ataupun baca mana-mana ayat Al-Quran dengan kerana seorang tu sakit teruk. Tujuan kita adalah untuk kita berdoa dan jadikan kalamullah sebagai untuk kita bertawassul. Jadikan kita bertawassul dengan kalam Allah adalah perkara yang disepakati oleh ulama bahawa benda itu disyariatkan. Jadi kita baca Yasin ke ataupun kita baca ayat yang lain dekat dengan dia pun tak apa. Dengan tujuan adalah untuk kita berdoa dan kita jadikan ayat tersebut sebagai wasilah. Ya Allah, dengan surah Yasin ini ataupun dengan bacaan Al-Quran yang aku baca, maka permudahkanlah urusan dia orang yang Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian talaki online kita pada malam ini pada siri yang ke-85. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian talaki online kita pada malam ini. Jadi saya umumlah sekali lagi bagi yang masuk lambat tadi ataupun yang baru masuk, insya-Allah pada 3 dan 4 hari bulan 3 kita akan mengadakan karnival Jom ke Masjid peringkat 12 Gading. Insya-Allah kita akan mengadakan di Masjid Bukit Petiti. Masjid Bukit Petiti. Jadi sama-samalah hadir dan pilihlah, tolonglah share pada orang lain, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dunia akhirat insya-Allah. Jadi sekadar ini saja untuk malam ini. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Wa iyyakum. Untuk saudara Muhammad Azri, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi rahmat. Wa iyyakum. Sampai kita gini,